Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi pelajar tingkatan 3. Untuk kali ini, untuk matematik tingkatan 3 tutorial yang berjalan selama 2 jam ni. Okey. So kita akan sambung balik topik kita minggu lepas. Okey, untuk minggu yang kedua, topik kita yang minggu lepas masih lagi bab yang sama, locus dalam 2 dimensi. Okay, kita akan tengok lagi contoh soalan mengenai locus dalam 2 dimensi. Okey, kita tengok contoh soalan di hadapan ni. Okey, contoh ni tak ada dalam modul Okey. Rajah di sebelah dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Titik X, titik Y dan titik Z ialah 3 titik yang bergerak di dalam segi 4 sama itu. Okey. So, apa yang nak diperkatakan di sini adalah grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Okey, sebenarnya ni grid ni tak nampak garisan dia. So, bermaksud dia punya jarak ataupun nilainya bagi satu kotak, nilainya adalah 1 unit. Okey, cuba kita perhatikan soalan A. X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik Q dan titik C. Dengan menggunakan huruf dalam rajah, nyatakan locus bagi titik X. Okey. Suka cikgu highlightkan dari titik Q dan titik C. Q dan C. Bermaksud di sini dari 2 titik. So kita kena ingatlah rupa bentuk untuk locus yang melibatkan 2 titik. So kalau ada 2 titik, locus dia di tengah-tengah antara 2 titik. Betul? Betul. Okey, sekarang ni Q dengan C. Mana Q dengan C? Atas 1, bawah 1. So, jadi locus dia mestilah di tengah-tengah antara Q dan C. Mana di tengah-tengah antara Q dan C? B. So ingat, untuk dari 2 titik dia berbentuk satu garis lurus di tengah-tengah antara 2 titik. So jadi satu garis lurus itu adalah A, B, S. Okey, sebab apa? Dalam soalan ni dia suruh kita dengan menggunakan huruf. Dia tak suruh kita lakar. Dia suruh kita menggunakan huruf sahaja untuk menyatakan locus bagi titik X. Okey. So huruf locus bagi titik X bermaksud locus X ialah A, B, S. Okey. So kalau nak clear lagi sekali, so ini kan Q. So bawah ni C. So locus dia mestilah di tengah-tengah ni. So apakah garisan di tengah-tengah ni? Antara A dengan S, tetapi melalui B. So sebab tu nama dia A, B, S. A, B, S. A, B, S. Selesai untuk A. 2 titik. 2 titik, garisan lurus di tengah-tengah. Okey, B pula. Pada rajah, lukis locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis lurus PD dan DT. Kali ini melibatkan
dari garis lurus PD dan DT. Bermaksud dari dua garis mana PD DT? PD DT. So kalau dari dua garis, sebelum ni kita belajar kalau dua garis, so yang garisan locus dia adalah mesti di tengah-tengah antara dua garis. Sekarang ni kalau kita tengok garisan PD dan DT, dia tak sama dengan apa yang kita belajar sebelum ni. Sebelum ni dua garisan yang selari. Yang ini dua garisan yang sebenarnya ini adalah dua garisan yang bersilang kalau kita panjangkan dia. Ingat lagi tak kalau dua garisan yang bersilang, macam mana bentuk locus dia? Satu di sini dan satu di sini. Betul? So kita dah dapat bayangan dah. So bayangannya adalah locus kita di tengah-tengah antara P dan T, menyentuh D. So jadi kita ambil pembaris, kemudian kita lakarkan locus kita. So kita tulis ini adalah locus Y. Sebenarnya ni adalah dua garisan yang bersilang Dan yang kedua, lukis locus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan titik itu secara berjarak 5 unit dari titik S. Jelas lagi nyata. Dari titik S. So bermaksud di sini dari satu titik sahaja. Kalau satu titik sahaja, locus kita berbentuk bulat. 5 unit dari titik S. Mana S? Ini S. So 5 unit. So cikgu kena ukur lah 5 unit berdasarkan kotak. 5 unit bermaksud 5 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. So dekat sinilah cikgu punya. Ni 5 unit bermaksud 5 kotak. So buat garisan membulat. So cikgu highlightkan balik. So kita labelkan ini adalah locus Z. Selesai. Yang pertama selesai, yang kedua locus Y pun dah, locus Z pun dah. C, soalan dia tak lain tak bukan, tandakan dengan simbol bulat pangkah kedudukan bagi semua persilangan bagi locus Y dan Z. Kita dah buat dah locus Y dengan locus Z. Kita cari dekat mana kedua-dua locus ni bersentuhan. So kalau dah jumpa bersentuhan, bermaksud itu adalah titik persilangan. Dia bersentuhan di sini. Cikgu titikkan dulu. Kecil Kemudian lepas kita dah titikkan dia, cikgu buat tanda X. Kemudian bulatkan dia. So bermaksud ini adalah titik persilangan bagi locus Y dan locus Z.
Okey, ini adalah contoh bagi locus, soalan locus dalam 2 dimensi. Okey, so dia suruh kita lukis locus. Kemudian soalan yang terakhir, mesti dia suruh kita tandakan simbol bulat pangkah bagi tempat persilangan kedua-dua locus itu. Okey, buka modul, lengkapkan muka surat 7. Okey, so lengkapkan muka surat yang ke-7. Okey, 7 dengan 8 sekali kalau boleh. Okey, cikgu terlupa letak 8. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.